Bermula daripada sini para hadirin sekalian, kalau kita ni boleh menung sekejap, di kita ni cukup tak bekalan hidup kita? Cukup tak bekalan kita ni supaya kita ni jangan sampai waktu mana kita masuk dalam kubur nanti menyesal. Ramai kau orang masuk dalam kubur ni menyesal. Kebanyakan manusia yang mati semua menyesal. Kebanyakan. Kalau tuan-tuan boleh bercakap dengan orang yang mati, orang yang sudah menghadap depan Allah, nescaya mereka akan sebut, beruntung kamu masih lagi sempat beramadhan tahun ini. Beruntung kamu, kerana nyawa kamu masih lagi dipanjang oleh Allah. Ramai mana dah di kalangan sahabat-sahabat kita yang sudah dihadapkan di hadapan Allah. Manakala kita pula, Allah masih lagi bagi peluang. Tapi kenapa kita masih diberi peluang? Masih lagi kita hanyut dengan dunia. Masih lagi kita rasa bahawa kita ni tak mati. Lambat lagi. Sedangkan Allah bagi tanda-tanda yang dah banyak dalam hidup kita. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dan dialah yakni Allah yang telah menjadikan kamu dua kejadian. Satu kejadian kematian dan satu lagi kejadian kehidupan. Dua-dua kejadian tersebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalannya sepanjang dia hidup di atas dunia ini. Wa huwal azizul ghafur, dan dia yakni Allah Maha perkasa dan juga Maha mengampun segala dosa manusia. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Yang dihormati pengerusi, imam, ahli tan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita di atas nikmat kekuatan yang ada pada kita pada malam ini, untuk kita datang duduk sekejap dalam rumah Allah di antara maghrib dan juga isyak ini. Syukurnya kepada Allah kerana kita dipilih oleh Allah di saat mana orang lain tidak dipilih oleh Allah. Orang lain sedang dipilih oleh Allah untuk ke kedai makan. Orang lain sedang dipilih oleh Allah untuk ke stadium. Orang lain sedang dipilih oleh Allah untuk depan televisyen. Tapi kita, alhamdulillah, Allah sayang pada kita. Allah tarik kita duduk di tempat yang baik sebegini. Syukurnya kerana di saat mana umur kita semakin bertambah, masa kita semakin dekat dengan untuk dihadapkan di hadapan Allah, maka Allah memberi kesempatan pada kita dan Allah menyedarkan hidup kita betapa hidup ini tidak perlu untuk kita sibuk dengan urusan dunia yang sementara sahaja, tidak. Tetapi kita kena hidup kita ini mempunyai matlamat dan tujuan yang tertentu. Allah tak jadikan pada diri kita ini untuk hidup sekadar sebagaimana hidupnya binatang, makhluk-makhluk yang lain, tidak. Binatang boleh jadi hidup dia fikir tentang makan minum saja, yang dalam pemikiran mereka. Tapi kita sebagai seorang manusia, Allah suruh kita fikir jauh.
Hidup kita ini bukan sekadar untuk makan minum, bukan sekadar untuk tidur bangun, tetapi hidup kita ini mesti masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak dalam hidup kita, kita tak boleh hidup untuk sekadar sebagaimana orang lain hidup. Tetapi tak ada nilai dalam hidup kita bila kita hidup, suatu hari nanti kita masuk dalam kubur, tiba-tiba kitanya masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nilai dalam hidup kita di waktu mana kita hidup ini, sampai di padang mahsyar kitanya terkenal di dunia, tapi sampai di padang mahsyar malaikat tak kenal pun kita. Satu perkara yang kecewa dalam hidup. Hidup kita orang Islam ini, orang yang Allah jadikan matlamat dengan tujuan yang tertentu. Allah sebut dalam Quran banyak kali. Dalam Al-Quran Karim Allah cerita dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menjadi hamba kepadaku. Allah ajar dalam Al-Quran banyak, di antaranya dalam surah Al-Bayyinah. Kalau para hadirin sekalian rajin baca, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika ad-dinul qayyimah. Allah sebut banyak kali ayat ni kita dengar. Tidak ada satu pun perintah yang aku perintahkan dalam hidup kamu wahai manusia, kecuali perintah ini bertujuan untuk menjadikan kamu hamba kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Segala benda yang aku perintah, sama ada sembahyang, sama ada puasa, sama ada zakat, sama ada haji, semua benda yang kita buat mesti liya'budullah. Tujuannya untuk menjadi hamba kepada Allah. Bagaimana menjadi hamba pada Allah? Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas dalam beragama. Hunafa, diajar supaya dalam keadaan bersih daripada perkara yang syirik. Wa yuqimus salah, kita diminta supaya menegakkan salat ataupun mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, dan kita diminta supaya menunaikan zakat. Wa zalika ad-dinul qayyimah. Tapi inilah agama yang paling lurus yang kamu sertai dalam hidup kamu, iaitu Islam. Alhamdulillah dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, kalau kita perhati lagi, Allah dia nak suruh kita jadi kita ni hamba kepada dia. Allah kurniakan pada kita nikmat-nikmat yang banyak. Nak suruh kita ni jadi hamba kepada dia. Nak suruh kita sedar dalam hidup kita ni, jangan hanyut dan jangan hanyut. Jangan terleka. Sebab saya nak sebut besar, ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan hanyut dan terleka. Kita ni sedar-sedar, terjaga-terjaga. Ramai di kalangan kita ni dah masuk kubur baru celik mata. Ramai di kalangan kita ni tak sedar waktu mana dia masih lagi hidup di atas dunia. Hidup atas dunia ni hanyut je sepanjang masa. Di kalangan kita ni, kita tak tahu benda apa yang patut kita buat, benda apa yang patut kita ada dalam hidup kita. Kita ni mengejar satu benda yang kita nak kena tinggal. Kita tak sibuk nak mengejar satu benda yang kita kena bawa. Nak kena bawa ni kita tak sibuk nak kejar. Benda yang kita sibuk dalam hidup nak kena tinggal. Benda yang kita nak kena tinggal, cari harta tinggal, besarkan rumah tinggal, segala benda jawatan yang ada tinggal. Yang kita kena bawa, kita tak sibuk nak jaga, tak sibuk kita nak banyakkan. Kerana apa dia? Kerana terlampau leka. Dunia ni, dalam hidup kita ni, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah gambarkan dunia ni tempat yang penuh dengan kelekaan. Harta benda, anak pinak, hidup kita ni leka. Bila kita terjaga? Kebanyakan di kalangan kita terjaga bila? Waktu mana dekat nak mati? Dekat nak mati baru terjaga, celik mata. Waktu mana dah tengok dah malaikat maut datang. Bila tengok saja malaikat maut datang, mula disebut, wahai malaikat maut, boleh tak tangguh sekejap? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tengok je malaikat maut tu disebut terus, malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi. Baru terjaga ni sekarang ni, baru tersedar sekarang ni. Nak buat apa dia? Fa asaddaqa, nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan nak menjadi hamba Allah yang salih. Kebanyakan di kalangan kita ni begitu. Sampai peringkat bila malaikat maut kata apa dia? Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah. Sampai ajal kamu ni tak boleh tangguh dah. Bila tak boleh tangguh tu,
Allah sebut wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu benda apa yang kamu akan buat dalam hidup kamu. Kalau aku tangguh pun PL perangai sama je kamu akan buat. Kamu akan lakukan benda yang sama je. Ini dia akan jadi demikian. Tak berhenti kat setakat tu. Dalam Al-Quran cerita, manusia ni dekat nak mati tu dia minta dah dengan malaikat, jangan bagi mati. Kemudian malaikat kata tak ada dah, kamu kena mati. Masuk dalam kubur, minta lagi dengan malaikat. Masuk dalam kubur tu minta lagi. Bila masuk dalam kubur tu bagi tahu pada malaikat, boleh tak malaikat jangan hidupkan balik aku di dunia? Nak buat apa dia? Nak hidup balik. Wahai malaikat, bagi tahu pada Allah, bagi peluang aku nak hidup balik. Bila masuk dalam kubur, baru nak hidup balik, minta balik dengan Allah. Malaikat bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Baru masuk dalam kubur tu minta lagi. Minta dengan malaikat. Malaikat bagi tahu pada Allah sekejap, aku nak buat, nak hidup balik malaikat. Kenapa nak hidup balik? Aku nak buat balik. Tertinggal ni tak sempat. Atas dunia tertinggal tak buat. Betapa galiknya kita, betapa lekanya kita dengan dunia. Masuk dalam kubur tu minta, ya Allah, hidup balik ya Allah. Nak hidup semula ni. Kenapa nak hidup semula? Nak buat amalan soleh yang aku tertinggal sebelum daripada ni. Ni bila sampai peringkat demikian, Allah cerita dekat nak mati minta. Kemudian waktu mana dah masuk dalam kubur minta lagi. Allah kata, kalla, aku nak jawab pada kamu. Bagi tahulah malaikat, kalla inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je bercakap katanya Allah. Cakap besar je kamu ni. Mulut kamu sebut nak hidup. Kalla inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je bercakap demikian. Orang panggil apa dia? Sembang kencang je kamu ni panggil. Dah masuk dalam kubur baru kamu nak hidup balik. Sedangkan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Di belakang kamu tu saat barzakh yang kamu kena lalui sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Kali yang kedua, orang ni, kita ni, orang kebanyakan di kalangan kita diminta. Minta nak hidup. Kali yang tiga bila minta lagi nak hidup balik. Nak balik semula ke dunia yang kita hidup sekarang ni. Bila bangun di padang mahsyar. Bangun di padang mahsyar tu, tengok saja orang seorang jalan laju je dihumban ke dalam neraka Allah. Bila dah tengok dah orang tersebut masuk dalam neraka, bunyi neraka tu. Bunyi neraka dalam keadaan yang bunyi. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bila dicampak manusia tu, ada yang jalan di padang mahsyar tu masuk terus dalam neraka Allah. Tak sempat nak diadili, tak diadili langsung. Masuk terus. Ada kelompok yang demikian. Bila tengok saja, dengar saja neraka tu bunyi rap bakar manusia. Bunyi idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Kamu boleh dengar saat itu neraka tu bertempik meraung membakar manusia. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir pecah neraka tersebut. Kerana nak marahnya dengan manusia. Waktu tu mulut orang yang jalan kita ni daripada Sungai Ishak ni, yang kita sedang jalan untuk menuju kepada padang mahsyar, dalam keadaan jalan padang mahsyar tersebut, masing-masing sebut. Waktu mana tengok, masing-masing sebut dah terus. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, tolong balik semula kami ke dunia ya Allah. Balik semula kami ke dunia ya Allah. Rabbana absarna, kami nampak dah dengan mata kepala kami. Wa sami'na, kami dengar dah dengan telinga kami. Farji'na, balik semula kami ya Allah ke dunia. Na'mal salihan, kami nak buat dah amal soleh. Inna muqinun, hari ni kami dah mula yakin ya Allah. Para hadirin sekalian, hidup kita ni nak sebutnya, kalau sampai tahap itulah manusia ni leka. Hanyut kita ni hanyut. Hanyut kenapa? Kerana kita rasa bahawa dunia ni sekadar ini saja yang Allah jadikan. Kita rasa bahawa tak ada lagi lepas pada ni. Tiap kali mana kita tengok orang mati, dia mati bukan kita. Tiap kali mana kita tengok orang sakit, dia sakit bukan kita. Mana kita ambil pengajaran pun? Kita tak pernah nak ambil pengajaran daripada kematian orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila Rasulullah kebumikan satu jenazah, satu hari Rasulullah marah pada sahabat. Rasulullah dah kebumi dah jenazah, Rasulullah bingkar bangun. Rasulullah bangun terus.
Rasulullah buat talqin cara Rasulullah. Talqin Rasulullah sebut apa dia? Ayyuhan nas, manusia semua, kata manusia. Katanya Rasulullah, wahai manusia semua, ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Aku tengok kamu hidup ni macam kematian tak tertulis pada kamu. Rasulullah nak marah. Ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Kamu hidup ni macam tak ada jadual mati. Jadual mati ni tak ada pada diri kamu. Persiapan untuk kamu mati ni tak ada pada diri kamu. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Macamlah mati itu tidak wajib untuk kami nak matikan kamu. Tak perlu pada Allah nak matikan kamu. Kamu hidup ni macam orang lain. Kamu bilang orang. Manakala diri kamu tak pernah nak bilang diri kamu. Wa ka'annal ladzina syai'u minal amwat safrun amma qalilan ilaina la turja'un. Kamu ni tiap kali mana hantar orang mati, kamu hantar orang naik bas je, senang kita. Naik kenderaan saja. Macam orang berlepas bermusafir saja. Nubawi'uhum ajdasuhum. Bila kamu letak jenazah mereka, kamu letak dalam tanah tersebut, lepas pada itu kamu balik. Wa na'kulu mirasihim. Kamu makan segala peninggalan yang telah ditinggalkan oleh mereka. Ka'annam khalladuna ba'dahum. Seolah-olah kamu ni kekal lepas pada mereka tersebut. Wa nasina kulla wa'izah. Kamu lupa segala peringatan Allah. Wa aminna kulla ja'ihah. Kamu rasa aman daripada kemurkaan Allah dalam hidup kamu. Bermula daripada sini para hadirin sekalian, kalau kita ni boleh menung sekejap, di kita ni cukup tak bekalan hidup kita? Cukup tak bekalan kita ni supaya kita ni jangan sampai waktu mana kita masuk dalam kubur nanti menyesal. Ramai kau orang masuk dalam kubur ni menyesal. Kebanyakan manusia yang mati semua menyesal. Kebanyakan. Kalau tuan-tuan boleh bercakap dengan orang yang mati, orang yang sudah menghadap depan Allah, nescaya mereka akan sebut, beruntung kamu masih lagi sempat beramadhan tahun ini. Beruntung kamu, kerana nyawa kamu masih lagi dipanjang oleh Allah. Ramai mana dah di kalangan sahabat-sahabat kita yang sudah dihadapkan di hadapan Allah. Manakala kita pula, Allah masih lagi bagi peluang. Tapi kenapa kita masih diberi peluang? Masih lagi kita hanyut dengan dunia. Masih lagi kita rasa bahawa kita ni tak mati. Lambat lagi. Sedangkan Allah bagi tanda-tanda yang dah banyak dalam hidup kita. Tanda-tanda yang dah banyak dah. Cuba tengok uban kita berapa banyak di atas kepala kita. Cuba kita tengok kedutan wajah kita. Cuba kita ambil gambar kita sekarang dengan gambar kita muda-muda dahulu. Cuba kita tengok wajah kita sekarang. Cuba dengar suara kita. Tidakkah suara kita semakin menjadi tua sekarang? Cuba kita perhati balik dalam hidup kita. Berapa ramai anak-anak kita sedang berkembang dan kita melahirkan zuriat yang ramai daripada keturunan kita. Maknanya masa kita semakin hampir dengan saat menghadap depan Allah. Tapi mengapa kita masih lagi dalam keadaan selesa dan selesa? Sehingga kan kita tak rasa apa-apa dalam hidup kita. Tak rasa kesungguhan untuk kita nak mengubah dalam hidup kita menjadikan semakin dekat dengan Allah. Kenapa kita jadi demikian? Jawabnya kerana kita terlampau leka dengan dunia. Terlampau hanyut dengan dunia. Bila hanyut dengan dunia ni, Allah jadikan pada kita Ramadan. Allah nak suruh kita ni, sekali putaran, Allah jadikan Ramadan. Ramadan dengan tujuan apa dia? Biar kamu celik mata sikit. Kamu raja ke? Kamu yang berhormat ke? Kamu menteri besar ke? Kamu rakyat ke? Kamu ustaz ke? Kamu siapa? Kamu kena masuk Ramadan. Bila kamu masuk Ramadan, kamu kena faham, Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata. Tapi Ramadan dengan tujuan untuk apa dia? Tujuan untuk kamu menyiapkan diri kamu untuk menghadap di hadapan Allah. Kenapa dia? Kerana kebanyakan orang yang masuk dalam kubur ni dalam keadaan yang tak bersiap semua. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, berapa peratus orang kita bersiap untuk mati? Berapa peratus di kalangan kita yang dah mati masuk dalam kubur tu yang mati dalam keadaan bersiap? Hampir 98% tak bersiap. 98% tak bersiap. 2% je yang siap, yang mati menghadap depan Allah. Manakala yang 2% ni terlampau sikit sangat. Di kalangan kita ni sikit je yang bersiap. Dalam keadaan kita ni, kan kita biasakan dengar cerita orang yang meninggal dunia. Kita dengar orang tu meninggal, orang ni meninggal. Kita rasa terkejut kan? Terkejut itu. Meninggal
Muda lagi. Hari ni Allah yarham Profesor Dr. Khazani meninggal dunia pagi tadi. Seorang profesor, doktor, pakar dalam ilmu strategi. Umur muda lagi. 40 lebih baru meninggal dunia. Dalam keadaan yang dia meninggal dunia. Muda lagi. Kita rasa terkejut. Allah, muda. Sakit apa kita tanya? Sakit apa? Orang jawab, tak ada sakit apa-apa. Habis tu, dia meninggal dunia ni, macam mana? Allah panggil dia, Allah jemput dia. Dia tak jogging ke? Orang tanya. Jogging tiap-tiap pagi jogging. Dia tak buat, dia tak jaga kesihatan ke? Dia jaga. Ramai mana di kalangan kita rasa terkejut? Mati, muda-muda lagi mati, kita sebut demikian. Kita rasa terkejut kan? Yang mati tu lagi terkejut. Yang mati tu lagi terkejut. Allah, mati aku dia. Mati dalam keadaan tak bersiap. Katakanlah kita yang sampai saat itu. Lagi kita rasa terkejut. Mati aku dalam keadaan yang tak bersiap. Allah cerita, orang yang tak bersiap ni mati ni ramai. Sebab tu Allah jadikan Ramadan. Dalam Quran Allah cerita ada beberapa kelompok yang biasa saya sebut. Di mana-mana saya sebut. Ramai di kalangan kita ni yang mati. Yang pertama, mati dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri. Mati yang buat zalim pada diri sendiri. Ramai orang kita kan buat zalim pada diri sendiri. Buat khianat pada diri sendiri. Dia buat khianat ni, dia ada peluang untuk taat, tiba-tiba dia tak taat. Rugi dia. Dia panggil, dia buat khianat pada diri sendiri. Kita ada peluang untuk kita ni dekat dengan Allah. Tiba-tiba kita lepas peluang tersebut. Maknanya kita buat khianat. Khianat pada siapa? Khianat pada diri sendiri. Ramai orang kita ni yang disebut dalam Quran, orang yang mati dalam keadaan khianat pada diri sendiri. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Kita tanya, ada ke orang yang buat khianat pada diri sendiri? Bersepah orang yang buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat? Dia dengar azan tapi dia tak datang semayang. Dia buat khianat pada diri sendiri. Lalu kawasan masjid, lalu je. Dia tak singgah semayang. Rugi dia. Dia buat khianat pada diri sendiri. Dia ada peluang tapi dia tak ambil peluang tadi. Dia ada apa dia? Dia duduk di sekitar orang alim. Orang alim ada di sekitar dia. Dia tak tumpang ilmu orang alim tersebut. Dia buat khianat pada dirinya sendiri. Orang yang apa dia? Orang yang tahu malam ni ada majlis ilmu. Tiba-tiba dia tak datang majlis ilmu ni. Dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Imam Syafi'i sebut kan? Imam Syafi'i sebut, mana-mana orang yang tahu ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak hadir di majlis ilmu. Bermula daripada majlis ilmu itu bermula, dia sedang dilaknat oleh malaikat Allah sampai berakhir majlis ilmu tersebut. Malam ni kita kena pendek-pendek je, jangan panjang. Sian pada orang kena laknat, dia panggil. Duduk kat rumah kan, lama pula dia kena laknat. Tak ada alasan. Kenapa kamu tak datang? Kenapa kamu tak boleh datang? Sedangkan orang lain kalut belajar, orang lain sibuk belajar. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Kebanyakan di kalangan kita. Orang kita ni buat zalim pada diri sendiri je. Lawan syariat, lawan agama, nak sebutnya gambaran bagaimana pengkhianatan pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat? Saya biasa sebut ni, di antara orang yang buat khianat pada diri sendiri, orang yang hidup dia mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quranul Karim. Kalau tak boleh baca Quranul Karim, saya ulang banyak kali di mana-mana pun. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan jangan bagi mati, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran. Kalau orang Kuantan ni tak boleh baca Quran, pastikan orang Kuantan jangan bagi mati. Kalau dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, dia masuk je dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas dia. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak sebutnya lepas ke tak lepas. Masuk je dalam kubur, mereka tanya terus, kenapa? Kenapa dengan kamu tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Tergagak-gagak, tak boleh baca Quran. Quran tak boleh, lawan ulama nombor 1 dia. Quran tak boleh, baca Quran pun tak boleh. Tapi rasa dia macam dia alim jauh lebih daripada alimnya para alim ulama. Komplain sana, komplain sini dia. Mulut dia tak berhenti-berhenti. Nak gambarkan tentang tulisan dia tak henti-henti. Mencaci maki para alim ulama. Quran pun tak boleh baca. Quran tak boleh baca ni,
Masuk dalam kubur je, tak boleh jawab dia. Dia buat khianat pada diri dia sendiri. Bila dia buat khianat pada diri dia sendiri, masuk dalam kubur dia, malaikat tanya, kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak ada orang alim ke? Ada. Habis tu kenapa? Aku tak sempat pergi belajar. Qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami di kalangan orang yang lemah di atas dunia dahulu. Tak sempat malaikat. Sibuk nak belajar ni, tak sempat. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi demikian. Tuan-tuan di kalangan orang kawasan ni, kalau boleh tiap-tiap malam belajar, cari orang alim, tumpang ilmu dengan mereka. Biar kita mati, kita boleh jawab. Saya belajar tafsir dengan ustaz sekian-sekian. Saya belajar hadis dengan ustaz sekian-sekian. Saya belajar tiap-tiap malam kita ni, melalui malam-malam yang penuh kita belajar, sampailah kita menghadap di hadapan Allah SWT. Ni kena dalam keadaan ni. Tapi kalau kita ni tak boleh, tak belajar, masuk dalam kubur tak boleh jawab. Mereka tanya, Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh dia jawab. WhatsApp boleh jawab, boleh baca, tapi Quran tak boleh baca. Nak jawab yang ni jenuh dah, tak boleh jawab. Dalam hidup kita ni, jangan buat zalim pada diri sendiri, jangan buat khianat pada diri sendiri. Ada orang yang buat khianat, ramai sangat di kalangan kita yang buat khianat, yang mati dalam keadaan buat khianat pada dirinya sendiri. Bila masuk dalam kubur, mereka tanya terus, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami orang yang lemah di atas dunia dahulu. Mereka tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas untuk kamu? Mengapa kamu tidak berhijrah di atas dunia dahulu? Mengapa kamu tak berubah dalam hidup kamu? Berubahlah sikit. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. AJK Masjid, tolong senaraikan, letak senarai dekat papan kenyataan, tulis di kalangan ahli qaryah siapa yang tak boleh baca Quran lagi. Ahli qaryah ni kena mengaku. Datang bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh lagi baca Quran. Jangan pula AJK Masjid pula bagi tahu, saya pun tak boleh juga, katanya. Nak sebutnya pada diri kita ni, biar kita ni ada yang boleh baca Quran, tolong senarai di kalangan ahli qaryah kita. Berapa ramai dah boleh baca Quran? Siapa yang tak boleh baca Quran, tolong belajar dengan orang yang dah boleh baca Quran. Yang ni utama dalam hidup. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Rasulullah sebut, orang yang terbaik di kalangan kamu, siapa yang sibuk belajar Al-Quran dan dia mengajar orang lain pula. Hidup ni dalam keadaan saling ba'dukum awliya'u ba'd. Saling tolong-menolong lah, supaya kita tak buat khianat pada diri kita sendiri. Cuba test bacaan Fatihah di kalangan kita. Mana Fatihah pun tak betul lagi. Fatihah ni pun tak betul. Tak berani. Nak sebutnya, ramai di kalangan kita tak betul bacaan. Kenapa dia? Kerana kita tak pernah nak cuba belajar. Kita biarkan. Kenapa dia? Kerana kesombongan yang ada pada diri kita. Sombong-sombong ni lebur saat berada dalam kuburan nanti. Siapa yang sombong? Jangan sombong dalam hidup. Sombong dengan apa dia? Sombong dengan dia tak ada ilmu. Tiba-tiba dia belagak menjadi seolah-olah dia ada ilmu. Jangan hidup jadi demikian. Rugi pada kita. Bila kita masuk dalam kubur, saat itu penyesalan yang timbul. Mula sebut, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku nak hidup balik, wahai Tuhanku. Aku nak buat balik segala amalan yang aku tertinggal di atas dunia dahulu. Yang ni di antara benda yang kita kena jaga. Dan jangan jadi orang yang masuk dalam kubur juga, yang disebut dalam Al-Quran, orang yang masuk dalam kubur kosong amalan menghadap depan Allah. Yang ni pun bahaya juga. Kelompok yang kedua, di kalangan kita yang mati, masuk dalam kubur, tiba-tiba tengok kanan, kiri, belakang, depan, tak ada amalan. Kosong amalan. Pelik itu. Kenapa jadi kosong? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut, wahai Muhammad, nak tak kalau aku cerita pada orang yang dia masuk dalam kubur, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tuan-tuan nak buat macam mana, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan masuk, katakanlah malam ni, malam pertama kita berada di alam barzah. Tengok-tengok belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah, tiba-tiba tak ada amalan. Nak buat macam mana? Tak ada amalan yang boleh tolong pada kita. Kita nak hidup balik, nak minta tolong dengan orang, nak bagi tahu pada orang yang kita kosong amalan. Tak boleh.
Kenapa kita jadi kosong amalan? Kerana Allah sebut dalam Quran. Kenapa kamu jadi kosong? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang membiarkan hidup dia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Kita tak ambil berat terhadap 2-3 perkara dalam hidup kita di dunia. Ada 2-3 perkara yang kita kena jaga. Ya Allah jadikan Ramadan ini untuk kita je nak suruh kita betulkan balik 2-3 perkara ni. Yang pertama, kita sesat dekat mana? Sesat pada pegangan, keyakinan, tak percaya pada Islam. Orang kita ni tak percaya pada Islam ni parah, sekarang parah. Bukannya peringkat yang biasa-biasa. Tak yakin dengan masa depan hidup ni dengan Islam. Tak yakin dengan Islam. Tak percaya dengan pegangan Islam. Tak ada keyakinan dengan Islam. Kita ingat ke Islam ni hanya dalam bab sembahyang puasa saja ke? Tak. Dalam bab pegangan. Tak yakin. Mulut sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita kata jom kita ikut Islam, oh tak boleh. Masyarakat majmuk disebut. Jom ikut Islam, tak boleh terus. Tak yakin dengan Islam. Bukti tak yakin. Saya buat contoh yang mudah. Kita tak yakin pada Islam kat mana? Dalam bab pendidikan. Dalam bab pendidikan kan, Allah, kita ni orang tanya pada kita, tak hantar anak menghafal Quran. Menghafal Quran, ustaz. Apa masa depan dia, ustaz? Masa depan apa menghafal Quran? Dia ada masa depan ke hidup menghafal Quran? Anak kita mana kita hantar menghafal Quran pun? Belajar Quran pun kita tak hantar. Kita rela hantar anak kita, orang kita rela hantar ke tadika swasta. Belajar twinkle little star dipanggil. Anak-anak kita, ramai mana di kalangan kita tak percaya hantar ke sekolah tahfiz. Hantar sekolah tahfiz, nak suruh anak saya kena pukul dengan batang paip, dia sebut. Hantar anak saya, nak hantar anak saya, tengok tu yang meninggal dunia tu. Padahal Allah tunjuk tu, lepas bulan meninggal dunia orang gali balik tu, tengok. Sehari dua ni kecoh kan. Bila gali balik, mayat tu utuh lagi. Cantik lagi, macam baru dikebumikan. Bapa saudara dia sendiri sebut, dia bersaksi melihat keadaan yang utuh lagi jenazah anak saudara dia yang menghafal Quran. Belum lagi habis 30 juzuk pun. Patutnya hancur dah sebulan dah ke bumi. Patutnya demikian. Tak, Allah jadikan elok-elok lagi jenazah itu sendiri. Belajar, tak belajar. Kita ada nak hantar pun anak saya belajar menghafal Quran, ustaz. Nak buat apa? Tak ada masa depan, disebut demikian. Padahal anak-anak kita ni, orang kita ni lebih rela hantar dia belajar di sekolah yang disebut dengan sekular tersebut. Hantar nak belajar sekular. Quran tak belajar. Bila anak kita nak belajar Quran dalam hidup? Tak ada pun. Tak ada. Sekolah tadika tak belajar. Sekolah kebangsaan tak belajar. Tanya guru-guru pendidikan Islam, berapa mata pelajaran seminggu mereka mengajar anak-anak kita? Mengajar di sekolah-sekolah sekular ini 2 kali 3 kali seminggu. Padan ke dalam hidup? Nak belajar sebut habis sekolah menengah tak belajar Al-Quran, habis universiti tak belajar Quran. Bila dia habis universiti, dia guna tak yang dia belajar ni? Tak guna pun. Yang dia kena guna apa dia? Al-Quran je dalam hidup dia. Al-Quran dan hadis Rasulullah. Cuba tanya ramai mana orang yang belajar, yang dia belajar, dia tak guna pun dalam hidup dia. Yang dia guna apa dia? Terpaksa dalam hidup dia guna yang disebut dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Itu baru pendidikan Islam. Kalau kita tanya dalam ekonomi Islam, orang kita tak percaya dengan Islam. Orang kita mana percaya dengan ekonomi Islam? Pergi ke bank, buat loan bank, nak buat loan rumah. Bank tanya, nak buat Islamic loan ke nak buat conventional loan? Pegawai bank tanya, dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Dia akan tanya demikian. Insurans sama juga, cover hayat dia sama juga. Orang kita tak percaya dengan cara Islam. Itu dalam ekonomi. Belum lagi sebut dengan politik Islam. Politik Islam, ramai mana mulut-mulut di kalangan kita sebut, mana ada politik dalam Islam? Politik suku dan agama suku, mereka sebut. Ramai orang sebut demikian. Maha suci Allah. Allah mengajar segala benda dalam hidup. Apakah orang masuk dalam politik, dia tak terlibat dengan dosa pahala? Senanglah orang terlibat dengan politik.
Orang masuk politik, tak masuk neraka ke masuk orang politik? Tak rasa ke dia bawa lari kerusi itu dia berdosa? Tak rasa ke dia? Yang dia nak sebutnya orang yang terlibat dengan politik, dia tak rasa ke dalam hidup dia, bila dia bagi rasuah pada orang, dia ambil khianat pada jawatan yang dipegang tersebut, dia tak rasa ke tanggungjawab dia yang dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Semua orang terlibat dalam hidup ni, tak ada pemisahan. Dalam hidup kita ni semua benda terlibat dengan Islam. Makan minum Islam, tidur bangun Islam, dalam ekonomi Islam, sosial Islam, politik Islam, segala negara kita negara Islam, cara yang kita hidup dengan cara Islam. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada satu pun yang Allah tak ajar dalam Al-Quran. Semua Allah ajar dalam kehidupan seharian kita ini sendiri. Tiba-tiba yang ni yang kita sesat. Tak percaya dengan politik Islam, kita ambil dengan pahaman sekular dalam hidup kita. Ambil dengan nasionalis. Bila kalian akan berhadapan dengan ujian, saat keyakinan ini digoncang. Bila kita akan berhadapan dengan goncangan keyakinan? Bila dekat nak mati. Bila dekat nak mati je, syaitan akan menyamar menjadi arwah ayah kita. Dalam hadis Rasulullah sebut, antara dua je, syaitan ke datang ke malaikat yang datang. Kebanyakan syaitan yang datang. Bila dekat nak meninggal dunia, ramai orang kita tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap, tuan-tuan. Dalam satu riwayat yang disebut, daripada 10,000 orang yang meninggal dunia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Tuan-tuan jangan ingat main-main benda demikian. Tak boleh mengucap ni satu benda yang kemelangan yang dahsyat dalam hidup seseorang. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, aku jamin dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni mudah ke? Bila kita dekat dengan kematian, tak mudah. Tak mudah barang sekalian. Ambil mikrofon tu letak dekat telinga, sebut la ilaha illallah, tak boleh. Dia tak boleh sebut dengan hafalan, tetapi dia kena sebut dengan amalan, kehidupan dia, keyakinan dengan Islam. Yakin dengan Islam ni, gangguan syaitan akan datang menyamar menjadi arwah ayah. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Bapa dahulu mati dalam Yahudi, kemudian tak yakin lagi, tak percaya lagi. Bila tak percaya lagi, syaitan datang menyamar menjadi arwah ibu pula, menggoyangkan buah dadanya, sambil tunjuk buah dada dia disebut, wahai anakku, matilah dalam Kristian. Buah susu inilah, dada inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Matilah kamu dalam Kristian, kerana ibu mati dalam Kristian. Di Sungai Isap ni, syaitan Sungai Isap dia tak sebut macam tu. Dia tak sebut. Ni tak sebut mati dalam Yahudi, tak. Kerana orang Sungai Isap ni tak kenal pun Yahudi. Tapi dia datang je dekat sini. Orang sini dekat nak meninggal dunia, syaitan kat sini kata apa dia? Matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Matilah kamu dalam Islam demokrat. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam yang disebut dengan sekularis. Pening kepala kita. Islam mana pula ni kita sebut? Dengar cerita Islam ni, okeylah terus. Matilah terus kita dalam keadaan kita tersilap dalam pegangan. Jangan salah pegang, tuan-tuan. Yang pertama ni, jangan salah pegang. Kalau kita salah yang ni, sesat dalam hidup. Ramadan Allah jadikan nak suruh betul pegangan, nak suruh yakin dengan Islam. Macam mana yakin dengan Islam? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai pada maghrib. Subuh sampai maghrib ni tak makan tak minum. Tak makan tak minum. Padahal kalau kita nak makan, kita boleh makan. Kalau kita nak minum, kita boleh minum. Rela tu tenyih jari di luar hidung je, tak masuk jari ni dalam luar hidung. Bulan Ramadan, kenapa tak buat? Kenapa tak makan? Kenapa tak minum? Padahal kalau kita nak makan, kita boleh makan. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu kan. Terjun, masuk dalam bilik, kunci pintu bilik, menyorok bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Tak ada siapa pun yang tahu. Tapi kenapa kita tak buat? Kalau kita nak buat, kita boleh buat pun. Kalau nak minum, boleh minum pun. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Terjun dalam sungai, selam kepala.
telan air, gup dia 3 teguk, lepas tu timbul balik. Lepas tu buat muka sadin. Boleh pun kalau kita nak buat. Tapi kenapa kita tak buat? Dalam bulan Ramadan dididik untuk meyakinkan hidup ini. Walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak benda yang kamu buat. Dalam hidup ni, kamu kena yakin adanya Allah dan adanya Allah. Adanya Allah ni lah orang tak makan rasuah. Bila rasanya adanya Allah, yang menyebabkan orang tak berani nak menipu. Bila rasa adanya Allah, tak berani dia nak buka aurat. Tak berani dia nak tinggal solat. Cuba tengok bulan Ramadan. Ramai mana orang yang puasa, aurat dia terbuka. Aurat dia sengaja dia buka. Bazar Ramadan, kita pergi bazar Ramadan. Dia sibuk pula. Yang tak bertudung ni kan, bila masuk bazar Ramadan, sibuk cari makanan yang bertudung. Dia sendiri tak bertudung. Nak sebutnya, dia sendiri tak bertudung. Malulah sikit dengan tudung saji tu. Yang tudung saji, makanan pun tudung. Kamu tak tudung. Menandakan apa dia? Kamu tak yakin dengan Islam. Orang kita tak semayang. Berapa ramai tak semayang? Dalam bulan Ramadan tak semayang. Perah tebu, buat air, siapkan orang untuk berbuka puasa. Dia sendiri maghrib, asar entah ke mana. Kenapa jadi demikian? Kerana kamu tak yakin dengan Islam. Kalau kamu yakin dengan Islam, kamu tak akan berbuat peribadi yang demikian. Tengok cara Allah nak susun. Bila kamu nak masuk kubur, kamu kena ada keyakinan dalam hidup kamu. Kalau tidak, kosong amalan kamu. Masuk dalam kubur jadi kosong. Tak kerugi kita, letih kita, penat ni kita. Sembahyang puasa, masuk dalam kubur, tiba-tiba kosong amalan. Jangan jadi yang kedua. Kenapa yang sesat yang kedua ni? Di kalangan kita sesat yang kedua, bila sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah. Ibadah kita menjadi sesat. Macam mana sesat dalam ibadah? Cuba perhati pada kita. Lagi kita solat, lagi tak khusyuk. Lagi lama hidup, lagi sayang pada harta. Lagi menyayangi harta. Lagi lama kita hidup, lagi simpan harta. Simpan ni harta ni. Orang tanya kenapa? Simpan untuk apa ni? Simpan untuk bekalan tua. Orang tanya balik, sekarang tak tua lagi? Sikit-sikit lagi tua. Tak tua lagi sekarang. Bekalan. Tahu-tahu dia mati. Dia mati ditinggal harta-harta. Harta yang dimiliki tadi sudah dimiliki untuk orang lain. Rasulullah SAW sebut ni, pernahkah kalian berjumpa dengan orang yang menyayangi harta orang lebih daripada menyayangi hartanya sendiri? Sahabat terkejut. Ada ke ya Rasulullah? Ramai Rasulullah sebut. Orang yang hidup menyayangi harta orang lebih daripada dia sayang pada hartanya sendiri. Lalu sahabat-sahabat tanya, yang macam mana ya Rasulullah? Orang yang hidup menyayangi harta orang lebih sayang daripada hartanya sendiri. Dia sibuk kumpulkan harta dia. Suatu hari dia mati, harta yang dikumpulkan itu menjadi milik orang lain. Manakala bekalan dia menjadi kosong untuk menghadap di hadapan Allah. Sembahyang kita cuba kita perhati. Berapa lama kita sembahyang ni? Sejak daripada muda sampai sekarang, usia kita. Berapa kali kita khusyuk dalam solat kita? Berapa kali kita rasa nikmat dalam solat kita? Kita ni berebut tak? Berada pada saf yang pertama. Sepatutnya kita ni semakin berusia, semakin berebut ni saf yang pertama. Berebut di kalangan kita ni. Kita tahu dah, tempat tu Pakcik Ahmad, tempat tu Pakcik Ismail. Orang dah nampak dah, tempat-tempat ni. Semakin berusia, semakin ke depan saf kita. Bukan semakin berusia, semakin mengundur ke belakang. Tetapi nak sebutnya, bila kita semakin berusia, mai ke depan. Mai ke depan. Lagi ke depan dalam hidup kita. Kenapa? Kita sedang bersedia untuk kematian dalam kehidupan. Pagi sebelum mana subuh lagi, kita dah ada dah tempat itu. Ni bukan orang tempat ni orang Burma ni, orang Burma. Orang tempat ni bagus-bagus semua ni. Nak sebutnya, lagi kita berusia, lagi kita berebut nak baca Quran, nak khatam Quran. Dalam hidup kita ni, lagi kita rasa lazat. Baca Quran kita ni, sepatutnya 3 hari sekali kita khatam Quran. Baru kita bersedia. Biar sampai tak demikian. Bagi ayah-ayah dan ibu-ibu yang sudah berusia 60 tahun ke atas, kalian mesti habiskan Quran 3 hari sekali khatam Quran. Jangan kalian habiskan masa duduk depan TV tengok Tom and Jerry dipanggil. Habis masa kita. Rugi kita. Bila kita masuk dalam kubur, kita menyesal. Inilah masa peluang keemasan pada diri kita.
dalam usia kita 60 tahun, jangan kalut lagi dengan dunia. Jangan kalut. Rasulullah sebut, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Bila-bila masa kita akan dipanggil untuk menghadap di hadapannya. Kita pun kalau kita hidup dengan urusan kerja dunia, tak jadi apa dah. Kalau tuan-tuan, usia kita 60 tahun, kita pakai baju yang segak-segak misal contoh. Orang pun tengok menyampah je. Orang tengok kita, tak sesuai langsung. Tak padan langsung. Kita ni, dalam usia 60 tahun ke atas, kita pakai lagi make up. Kuputih misal contoh. Misal contoh, kita pakai make up. Orang menyampah je tengok kita. Nak sebutnya gambaran apa dia? Dah sedar diri dah sikit. Usia 60 tahun dah dalam hidup. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, kita tak perlu lagi untuk urusan dunia. Yang kita perlu kena siapkan apa dia? Bersiap untuk ke akhirat. Bersiap untuk akhirat. Benda apa yang kita kena bersiap? Ibadah. Dia banyak. Bangun tahajud malam, baca Quran, infak di jalan Allah. Pantang ada peluang infak, kita infak di jalan Allah. Dunia ni, semakin kita tolak, semakin kita tolak. Sembahyang ni, setiap kali mana kita solat boleh menitis air mata. Boleh menangis. Sak kita. Boleh jadi sujud yang terakhir, takut, ya Allah, kita sebut. Dalam sujud kita ni, kita rasa, tak ada takut, aku ni ya Allah lepas pada ni. Boleh jadi malam ni malam terakhir dalam perjalanan hidup aku. Besok orang akan panggil, orang tak panggil lagi nama aku, tetapi orang panggil jenazah yang perlu disempurnakan. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni, maknanya ibadah kita ni semakin meningkat. Tapi sayang, kita tak semayang kita tak rasa nikmat. Angkat je takbir, Allahu Akbar je, mula masuk tunah manja, keluar tunah manja. Mula meraun kita. Raun masuk habis pasar raya kita. Sedar bagi salam. Tak habis-habis lagi kita dengan dunia. Besarnya dunia dalam hati kita. Bila besarnya dunia dalam hati kita, mengecillah akhirat. Siapa yang besar dunia dalam jiwa dia, akhirat dia menjadi kecil. Tetapi percayalah, orang yang hidup dia membesarkan akhirat, dunia akan menjadi kecil dalam jiwa. Dunia ni dia akan rasa, tak ada apalah. Aku mesti betul dengan Islam. Aku mesti mati dalam keadaan husnul khatimah. Aku mesti bersiap menghadap di hadapan Allah. Bila-bila masa untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah pada diri aku ni sendiri. Ini benda yang perlu ada. Ramai di kalangan kita hanyut dengan yang ni. Sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah ni ulama-ulama bincang panjang. Quran pun tak hafal. Kita ni dah lah tak boleh baca Quran. Hafal pun tak nak. Dah tahu dah tak boleh baca. Hafal je lah. Hafal pada kita. Ada orang tanya pada dia, kenapa kamu tak hafal? Tak boleh. Baca pun tak boleh, hafal lagi tak boleh ustaz. Kenapa tak boleh? Sedangkan orang buta tu, dia tak nampak pun, dia boleh hafal. Kenapa kita, kalaupun kita buta mata kita tak boleh baca, kalaupun kita tak boleh nak baca nak sebut, hafal lah pada diri kita. Tapi hafal ayat yang sama je. Inna a'tayna, inna anzalna. Ayat yang sama je kita hafal. Ayat yang sama ni lah yang menyebabkan kita tak bersiap menghadap depan Allah. Semayang dengan orang rumah tu, orang rumah boleh hagak dah. Sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh hagak dah. Ni mesti inna a'tayna ni, inna a'tayna ni. Orang rumah kat belakang. Orang rumah kat, kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah katakan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah dalam hidup. Apa masalahnya kita nak hafal sikit surah Al-Mulk? Hafallah sikit surah Al-Mulk. Tak panjang mana pun, 30 ayat je. 30 ayat ni tak boleh hafal ke? Susah ke kita nak menghafal? Masjid buat pertandingan menghafal. 3 surah senang cerita. Buat pertandingan menghafal. Siapa yang boleh ada 3 surah ni dalam dada dia, bagi hadiah. Simpan buat apa duit-duit masjid ni? Bukan masjid ni, masjid lain juga ni. Nak kadang-kadang kita ni buat pertandingan, bagi hadiah 1,000, 10,000, bagi hadiah. Bagi hadiah tiket kapal terbang. Pergi buat umrah. Bagi orang yang dah hafal 30 juzuk, hafal 3 surah tak apa dah. Yang usia 60 tahun ke atas. Jangan tengok anak je masuk tandingan, bapak-bapak pun masuk juga. Masuk tandingan. Bagi galakan di kalangan masyarakat kita. Ajak masyarakat kita buat tandingan benda demikian. Bagi hadiah untuk buat melaksanakan ibadah umrah. Kerana dalam dada dia sudah ada 3 surah yang besar.
Surah apa dia? Surah yang pertama surah Al-Mulk. Dah hafal dah surah Al-Mulk, sambung surah yang kedua. Surah kedua surah apa dia? Surah Al-Kahfi. Habis surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun, 110 ayat je. 110 ayat ni kita hafal sikit, satu ayat setiap hari. Ni maknanya kita pun tak buat kerja lain dah dalam hidup. Mana banyak sangat pun kerja kita. Habis je surah Al-Kahfi, sambung surah yang ketiga. Surah yang paling terpendek dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah dipanggil. Ini surah yang paling pendek sekali. 286 ayat je. Hafal dan hafal dalam hidup kita. Yang ni nak suruh dekatkan kita supaya tidak sesat sangat hidup di atas dunia. Tak hanyut sangat. Ni tua-tua karaoke lagi. Orang kita, bukan orang tempat ni juga, tempat lain. Tua-tua karaoke lagi. Menyampah kita mendengarnya. Suara kalau sedap tahan juga. Ni nak azan pun tak reti, karaoke pandai. Dalam hidup kita ni, biar kita ni rajin di kalangan kita ni berebut untuk menjadi semakin soleh dan semakin soleh. Bertukar-tukar tak apa. Yang alunkan azan ni tak semestinya nama dia seorang. Bilal, maka dia kena seorang. Orang yang usia 60 tahun ke atas jadi Bilal, senang cerita. Jadi Bilal untuk masjid-masjid. Bergila-gila lah. Hari ni orang ni, besok orang ni, besok orang ni, lusa dan sebagainya. Masa allowance je bagi pada Bilal seorang. Nak semuanya demikian. Nak gambarkan masa yang lain tu gila-gila di kalangan kita. Bagi peluang nak suruh masing-masing merasai bahawa keperluan dalam hidup menjadi semakin soleh dalam hidup. Kalau tuan-tuan boleh buat yang ni, saya rasa dia akan jadi meriah masjid. Kita akan rasa nikmatnya dalam kita berkarya. Hidup dalam keadaan bersama. Kenapa dia? Sama membantu supaya kita tidak kosong bila menghadap di hadapan Allah nanti. Dua. Yang ketiga, jangan sesat yang ketiga. Sesat yang ketiga kat mana? Sesat dalam akhlak. Sesat dalam akhlak ni saya nak ingatkan betul-betul. Jangan ada di kalangan kita, semakin tua, semakin kasar bahasanya. Semakin suka mencarut. Orang kita tak, lagi tua lagi tak ada pernah pete dia cakap. Lagi tua lagi kasar bahasa. Jangan. Bercakap ni kadang-kadang mencarut, keluar daripada mulut caci maki hamun daripada mulut dia. Aku tak reda pada anak dia je dia tak reda. Jangan demikian. Mulut kita ni jaga. Mulut bagi orang tua, tolong jaga yang disebut dengan mulut. Yang berusia dalam hidup, semakin kita berusia, semakin kita jaga mulut. Jangan bercakaplah dengan dunia, bercakaplah dengan akhirat. Banyakkan mulut kita berzikir dan bertasbih pada Allah. Sebut mulut kita, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimati. Allah, dia nak suruh kita sempurna, jaganya kita ni. Allah jadikan bulan Ramadan untuk betulkan ibadah kita. Betulkan ibadah, jangan bagi kosong menghadap depan Allah. Allah jadikan macam mana? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai pada maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Nak suruh jaga ibadah sebelum jaga akhlak ni. Kenapa kita tak boleh? Tak boleh ke kita puasa bermula pada zuhur berakhir dengan waktu isyak? Tak boleh ke kita puasa bermula pada asar berakhir dengan subuh besok? Kenapa mesti subuh sampai maghrib? Kerana ulama-ulama jawab, dua waktu ini kebanyakan orang tinggal sembahyang. Subuh, ramai di kalangan kita payah nak sembahyang subuh berjemaah. Nak subuh, kemudian berjemaah, payah. Cuba pergi masjid-masjid, kosong je masjid. Subuh ni tak ramai orang. Subuh ni sepatutnya semakin ramai orang. Kerana subuh tu masa yang paling penting dalam berjemaah. Di antara masa yang penting. Bahkan Rasulullah sebut, kalau kalian nak tahu kalian ni orang mukmin ke orang munafik, tengoklah waktu subuh kalian. Kalau kalian mudah sembahyang subuh berjemaah, tanda kalian menjadi seorang mukmin. Kalau kalian susah nak sembahyang subuh berjemaah, kalian sedang memiliki kemunafikan dalam kehidupan. Munafik kita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu ni orang yang payah nak datang sembahyang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Tapi malam ni jangan sebut lagi pada suami masing-masing, jangan sebut lagi. Jangan pula malam ni balik, bang dengar tak tadi? Memang confirm abang munafik. Jangan sebut lagi. Makan penampar tawa kita tak ni. Jangan sebut lagi. Malam ni diam saja. Pagi esok kejut suami kita bangun.
Bang, bangun bang. Abang pergi semayang subuh berjemaah. Bila abang boleh semayang subuh berjemaah, tanda keluarga kita keluarga mukmin. Abang mewakili keluarga. Kejut anak-anak bang, kejut. Ni kerja tugas seorang isteri. Isteri mesti kejut suami masing-masing. Memujuk suami tanpa jemu dan tanpa henti. Sampai bila kena pujuk suami? Sampai kita mati ataupun suami kita mati. Jangan putus asa dalam mengejut suami. Jangan kita sebut, menyampah dah saya ustaz, letih dah saya ustaz, sampai tua dah, saya bebel je dia marah pada saya. Saya tegur sikit dia marah balik pada saya. Jangan putus asa. Kejut suami kita. Kejut je suami. Bila suami tak nak bangun, tarik je kain semut, kita kejut. Bang, azan dah bang, subuh dah. Suami tarik kain semut, kita tarik buka kain semut slow-slow. Bagi salam, Assalamualaikum. Ma rabbuka, kita suruh. Bangun tu tak kena gaya. Sebutnya nak suruh dia bangun. Bangun dan pujuk. Suami kita ni kita suruh. Bukan jauh sangat pun masjid ni. Masjid ni dekat taman kita juga. Kenderaan pun ada, motor pun ada, pagar pun automatik dah sekarang. Kita pun senang nak pergi ke masjid. Bukannya susah sangat pun. Nak sebutnya, kita ni kena datang. Ajar pada keluarga kita. Anak menantu kita yang laki tak ada solat kecuali di masjid. Bila subuh, tolong datang. Masa yang paling penting dalam hidup. Ni ajar dan bentuk pada mereka. Didik. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar kejut suami masing-masing. Jangan. Kejut suami ni guna bahasa yang lemah lembut. Bangun bang, bangun. Abang bangun, nanti keluarga kita elok. Abang pergi je semayang subuh berjemaah. Balik je nasi kabu disediakan. Balik je nasi dagang dah ada. Kita ni pujuk dan pujuk suami kita. Abang pergi je. Bagi kekuatan pada anak-anak lelaki kita dan suami. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar, jangan. Kejut suami ni. Bangun bang. Bangun. Pergi semayang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Yang tu memang kena penampur tawa. Jangan. Nak sebutnya Allah nak suruh didik. Dalam bulan Ramadan, Allah nak suruh didik ibadah. Macam mana didik ibadah? Dengan semayang maghrib berjemaah. Kemudian diajar supaya jaga solat subuh berjemaah dan jaga solat maghrib dalam hidup kita. Bulan Ramadan semuanya orang rajin jaga solat maghrib. 335 hari tak pernah tanya maghrib pukul apa. Bulan Ramadan sibuk tanya maghrib pukul apa, maghrib. Siap tampal jadual berbuka tu. Siap buka radio tu, radio, TV buka ni semua. Tanya anak, lambat lagi ke? Lambat lagi bang. 10 minit lagi. 10 minit lagi. Dia gaul nasi slow-slow dulu. Dia gaul dulu nasi ni. Dia nak bersedia berbuka ni, bersedia ni. Nak sebutnya siap. Tak makan, mana makan? Tunggu je, tunggu. Nak dengar je azan tu Allahu Akbar, ngap terus ni. Orang tanya kenapa makan awal? Makruh lewat tahu, makruh. Tahu pula hukum dia. Allah dia nak suruh jaga solat maghrib. Allah jadikan program berbuka puasa. Allah tahu manusia ni sebut nama makan balik awal terus. Sebut makan, manusia bangun solat subuh. Sebut makan, manusia balik awal, tunggu maghrib. Cara Allah susun. Allah nak suruh jaga apa dia? Jaga ibadah, jaga solat dalam hidup. Nak suruh jaga ibadah lagi. Allah suruh kita tarawih. Tuan-tuan nak tarawih berapa rakaat? Terpulang. Tuan-tuan nak buat 8 rakaat? Boleh. Kerana Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat? Boleh. Kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat? Boleh. Kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat? Boleh. Kerana Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Semua ada dalil. Jangan kita berkelahi. Ni setengah-setengah masjid ni siap keluar. Setengah-setengah jabatan agama tu surat tu. Tulis surat. Wajib semayang 23 rakaat. Siapa yang ajar? Nak buat 8 buat. Nak buat 20 pun buat. Jangan berkelahi. Ni tiap-tiap tahun ni berkelahi ni. 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah berkelahi 30 ke 38, 30 ke 38. Tak pernah berkelahi di masjid tersebut. Setengah masjid tu siap parking pun, parking ada 2. Parking 8 sebelah kanan, parking 20 sebelah kiri. Ini setengah-setengah masjid. Nak sebutnya gambaran berkelahi di kalangan kita. Yang ni tak habis-habis berkelahi. Siapa nak buat 8 buat? Rasulullah buat 8. Rasulullah buat 8. Tapi 8 rakaat Rasulullah pun menjelang subuh baru habis salat tarawih Rasulullah. Rasulullah memang buat 8.
Baca dalam riwayat hadis Rasulullah cerita, malam pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang Isyak, Rasulullah tak tarawih terus. Rasulullah balik dulu. Lebih kurang sejam barulah Rasulullah datang balik. Rasulullah memulakan solat. Malam pertama ramai orang. Malam kedua lagi ramai. Malam ketiga Rasulullah tak turun. Sahabat-sahabat tunggu sampai subuh. Kenapa Rasulullah? Aku bimbang dia menjadi wajib pada umat aku pula tarawih ini. Nak buat di rumah pun boleh, nak buat di masjid pun boleh. Tarawih ni seni. Maknanya kita boleh demikian. Cuma tempat kita ni tak boleh lah. Kalau suruh lepas Isyak balik dulu, tak datang-datang lah. Kalau suruh lepas Isyak sejam, lepas ni kita datang sembahyang balik, tak datang-datang lah kita. Dengan Tok Imam tak datang. Rupa-rupanya tengok Stongko lawan Triple H kat rumah. Nak sebutnya kita, yang kita nak gambarkan Rasulullah sembahyang. Abdul Rahman disebut dalam satu riwayat cerita, sahabat cerita, aku solat dengan Rasulullah satu malam. Di rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Rakaat yang pertama baca surah Al-Baqarah. Aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Aku jangka 100 ayat mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah bagi habis 286 ayat tersebut. Habis tersebut, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah sambung surah An-Nisa. Baca surah An-Nisa. Aku dengar lagi. Aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Habis tersebut, Rasulullah ulang balik baca surah Ali Imran. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Ni cara. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak pernah. Taubat nasuha gitu. Tak pernah solat macam ni. Aku ni, kitanya demikian. Kita ni imam baca sabih isma rabbikal a'la pun nak marah. Pak Imam, inna a'toina je Pak Imam. Sebutnya setengah-setengah tempat tu siap hantar surat layang. Ni suka sangat hantar surat layang. Orang kita ni tak puas hati hantar surat layang. Dia ingat ke dia orang tak kenal ke di akhirat nanti? Yang penghantar surat layang, dia hantar surat layang, tak tulis nama. Dia tulis hamba Allah. Dia ingat ke dia seorang ke hamba Allah? Nak sebut kadang-kadang hantar surat layang. Suka sangat nak hantar surat layang. Tunggu orang ni, tunggu. Di akhirat nanti malu besar dia daripada mahsyar. Siapa yang suka menghantar surat layang, dia kena bersedia untuk dia malu besar daripada mahsyar Allah nanti. Jangan jadi budaya demikian. Budaya kita bukan demikian. Terang je, kalau tak puas hati bagi tahu kat mana. Kita tak sama dengan pandangan orang. Jangan nak menyorok-menyorok. Ni baling batu sembunyi tangan dia panggil. Dalam keadaan yang dia sendiri tak bersedia untuk berhadapan dengan jawapan yang disediakan itu. Jangan jadi budaya kita demikian. Ini nak sebutnya gambaran Allah nak suruh betulkan. Dalam hidup kita, ni jangan sampai perkelahian itu berterusan. Yang kedua. Yang ketiga, Allah nak suruh betulkan akhlak. Bulan Ramadan, betulkan akhlak. Macam mana betulkan akhlak? Allah suruh kita ajak orang berbuka puasa. Kemudian kita diajar supaya apa dia? Bila orang caci maki kita, sebut inni saim, aku puasa. Jangan ajar pada kita jawab inni saim, saya puasa. Tunggu saya habis puasa, pandai saya nak jawab. Nak sebut bila kita habis puasa, bila kita mati nanti. Selagi mana orang caci maki kita diam sudahlah. Kan dididik demikian. Ini cara pada diri kita dengan tujuan nak suruh jaga akhlak dalam hidup, supaya bila kita keluar, la'allakum tattaqun, kamu menjadi manusia yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang boleh membuka sikit minda kita, memahami perjalanan hidup kita, supaya kita boleh selamat waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, dan tidak timbul penyesalan dalam hidup kita bila kita mentaati perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Anda rasa cukuplah sejam anda bercakap ini. Anda ingat pesan guru anda, dia kata kanak-kanak boleh belajar setengah jam je, lepas setengah jam dia tak ingat apa-apa dah. Orang tua boleh belajar sejam je, lepas sejam dia nampak karipak, nampak TO, nampak semua. Dia mula tengok 3 muka lah. Yang pertama muka jam, yang kedua muka ustaz, yang ketiga muka pintu, dipanggil macam. Sebelum sampai dia tengok muka pintu, kita berhenti cakap ni lah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini
Saya sebut dalam bahasa yang santai saja. Mudah-mudahan kita boleh memahami di kalangan kita. Dan mulai daripada malam ni, tuan-tuan berebut untuk kita dekat dengan Allah. Berebut menghampirkan diri kita dekat dengan Allah. Jangan kita biarkan diri kita ni jauh-jauh dengan Allah. Jangan. Mulai daripada saat ini, cari jalan lah. Baca Quran, bersedekah biar banyak. Kemudian pada masa yang sama, zikir. Biar kita menjadi nikmat di bibir. Di bibir kita ni basah dengan zikir je. Ratban bi zikrik. Biar jadi manis dalam hidup kita dengan zikir saja. Manakala diri kita, jangan hina para alim ulama. Jangan caci maki. Tulisan-tulisan kita dalam Facebook, tolong jaga. Anak-anak muda, tolong jaga tulisan-tulisan kalian. Kalian jangan jadi bagaikan yang penghina-penghina yang hidup dia dengan penuh dengan kehinaan. Kerana sibuk mencaci maki para alim ulama dan juga para awliya salihin ini. Jaga diri kita supaya kita terjaga waktu mana kita di hadapan Allah nanti, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita berdoa ni, depan saya ni ada buku saya menulis sikit. Buku ni antara buku-buku yang di antara popular di Malaysia dan dibuat kuliah, setengah-setengah tempat buat kuliah. Saya pun pada malam ni, kalau jemaah sekalian ada yang nak buat kuliah, saya ijazahkan pada yang nak buat kuliah tersebut. Kuliah di masjid-masjid. Yang ni saya tulis tentang malam pertama di alam barzah. Macam mana kita di saat mana kita berada di alam barzah. Yang kedua saya tulis lagi, bila kita menjadi teman di barzah. Siapa yang menemani kita saat mana kita di barzah. Buku ni sesuai sangat tuan-tuan dapatkan. Tuan-tuan baca sebelum tidur. Belum tidur baca je buku ni. Buku ni baca. Sebab orang kita dekat nak tidur, dia baca WhatsApp. Nak tidur baca WhatsApp. Jadi sebelum kita baca WhatsApp, baik kita baca buku-buku macam ni. Supaya kita tidur dalam keadaan yang kita faham terhadap agama kita. Kemudian dalam masa yang sama juga, buku-buku macam ni tuan-tuan gunakan untuk ziarah sahabat-sahabat kita yang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, bawa buku lah, lebih baik. Daripada bawa durian, bawa rambutan, kan? Daripada bawa benda-benda yang macam tu. Orang sakit tak boleh makan pun. Yang boleh makan penjaga orang sakit tadi. Jadi oleh demikian, baik kita bawa buku. Bawa buku bagi pada dia. Cuba baca sikit. Benda apa yang kita akan lalui di hadapan nanti. Itu cara demikian. Yang kedua, jemaah sekalian, tuan-tuan tahu saya bangunkan sekolah tahfiz. Di bawah saya ni ada 5 buah sekolah tahfiz. Saya sendirinya, bila saya bangunkan sekolah tahfiz ni, di peringkat awal, ramai sangat orang hantar anak-anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Di bawah saya ada hampir 1,000 orang pelajar-pelajar tahfiz di 5 cawangan. Di Pahang ni, di Jelantut, saya buka di tempat kampung saya sendiri, di tepi sungai Batu Balai tersebut. Saya bangunkan sekolah di sana. Kemudian di Kelantan, kemudian di Shah Alam, kemudian di Kedah, kemudian di selatan Thailand. Di selatan Thailand tu asalnya pelajar 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 400 lebih pelajarnya. Menghafal Quran, anak-anak yatim piatu. Bila mula-mula tersebut kita rasa ringan, tapi sekarang dah rasa berat. Kerana tiap-tiap bulan hampir 30,000, 40,000 kita kena hantar pada mereka. Macam mana cara nak buatnya? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Bila hasilkan madu tu mereka letak depan mereka sujud, sembahyang, bangun tahajud malam, doa pada Allah. Dan mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum madu tu, muntah keluar benda-benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang. Saya pernah kena batu karang sekali. Saya minum air madu ni, keluar batu karang ni sendiri. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu. Ni satu-satunya madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah jawapan dia. Madu tersebut, ibu-ibu ambil kacau dengan air suam, kemudian letak dalam peti ais. Bila dah sejuk dah air tersebut, hidangkan pada keluarga masing-masing. Buat berbuka puasa dan sebagainya. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kalian akan rasa nikmat yang tak terkata. Sedapnya air yang Allah jadikan ini. Lebih-lebih lagi bila kita sejukkan air madu tersebut. Ini kita akan rasa nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya berada di hadapan bangunan 3 blok. Blok yang pertama, blok yang kedua dan blok yang ketiga ini merupakan bangunan yang telah kita bersedia untuk membayarnya. Jangkaan dalam masa 3 ataupun 4 bulan lagi untuk kita bayar bangunan ini, dan kita bercadang untuk bayar dan kita wakaf untuk dijadikan pusat pentadbiran pada Ma'had Tahfiz An-Nabawi dan juga Kolej Ma'had Tahfiz An-Nabawi. 3 blok ini kita bercadang untuk dijadikan tempat pengajian bagi pelajar-pelajar yang sudah habis 30 juzuk Al-Quran Karim. Kemudian mereka menyambung pula ke peringkat syahadah dan juga menduduki peperiksaan SPM dan juga beberapa peperiksaan yang lain pula. Saya bercadang untuk mencari seramai lebih kurang 1,000 orang pewakaf yang sanggup mewakafkan sumbangan sebanyak RM5,000 untuk satu lot. Kalau kita ada lebih kurang 1,000 orang, maka insya-Allah kita akan dapat sebanyak lebih kurang RM5 juta. Bangunan ini berjumlah harganya 5.3 juta. 3 blok ini, 1, 2 dan 3. 3 ini insya-Allah, dan kita telah membayar deposit sebanyak lebih kurang RM500,000 hasil daripada wakaf yang awal yang telah dilakukan sebelum daripada ini. Alhamdulillah, saya berharap supaya kalian cepat-cepat untuk menghubungi talian di bawah ini, talian yang berada ini. Kemudian dalam tempoh bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini, kita mengharapkan agar seramai mungkin sahabat-sahabat yang boleh mewakafkan sejumlah yang demikian untuk arwah ayah, arwah mak dan juga arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ini, ataupun untuk kita sendiri. Saya bercadang untuk nama-nama yang telah mewakafkan itu, kita letak di atas namanya nama Allah dan di bawahnya kita letak nama-nama yang pewakaf tadi. InsyaAllah mudah-mudahan wakaf ini diterima di sisi Allah dan menjadi sumbangan yang baik di kalangan kita pada setiap ketika dan setiap masa di kalangan kita ini sendiri, insya-Allah. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan. Mudah-mudahan wakaf kita diterima di sisi Allah.